Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, sahabat-sahabat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini alhamdulillah kita dapat menyambung kembali sesi tadabbur harian kita, iaitu tadabbur setiap daripada muka surat Al-Quran. Allah, hari ini kita akan sambung tadabbur kita di muka surat yang ke-11, iaitu daripada surah Al-Baqarah ayat 70 sehingga ayat 76. Hari ini kita akan baca insya-Allah muka surat yang ke-11 insya-Allah. Kita akan lihat sambungan daripada apa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan sifat-sifat dan juga perangai orang-orang Yahudi yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quran. Apa yang kita dapat lihat pada muka surat yang ke-10, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan kepada kita sifat orang-orang Yahudi apabila disuruh oleh Nabi Musa alaihi salam untuk menyembelih Al-Baqarah, menyembelih lembu, tetapi mereka ini banyak berdalih dan mereka ini banyak bertanya-tanya soalan-soalan yang sebenarnya mereka enggan ataupun mereka tak mahu untuk menyembelih lembu tersebut. Jadi Nabi Musa sebenarnya telah diminta oleh mereka untuk bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang bertanya kepada Nabi Musa, "Tanyalah Tuhan kamu, apakah yang patut kami buat?" Kerana apa yang berlaku sebagaimana kita ceritakan sebelum daripada ini, iaitu ada seorang kaya daripada Bani Israel ini yang tidak mempunyai anak, melainkan dia ada seorang anak saudara dia yang akan mewarisi harta daripada lelaki tersebut. Dan kemudian oleh kerana anak saudaranya ini terlalu lama menunggu bapa saudaranya ini tidak mati, lalu akhirnya dia telah membunuh bapa saudaranya itu dan kemudian dia telah mencampakkan mayat bapa saudaranya itu ke tempat satu kumpulan lain, iaitu tempat musuhnya. Dengan tujuan dia seolah-olahnya bahawa yang membunuh bapa saudaranya itu ialah satu kumpulan lain yang telah yang membenci kepada bapa saudaranya. Jadi daripada situ apa yang berlaku ialah lalu dia telah memberitahu bahawa dia telah bapa saudaranya telah dibunuh. Lalu berlakulah pertengkaran di kalangan Bani Israel ini, siapakah sebenarnya yang membunuh bapa saudaranya ini, lelaki ini. Lalu mereka bertanya kepada Nabi Musa, lalu Nabi Musa telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya memberitahu kepada mereka menyembelih lembu. Tapi mereka ni banyak berdalih. Yang pertama kita tanya sebelum daripada ni, kita telah baca sebelum daripada ni bahawa dia menceritakan bahawa lembu ini adalah lembu yang begini kan. Yang pertamanya ialah pertengahan umurnya. Yang keduanya ialah dari segi colornya. Dari pada muka surat yang ke-11 pada hari ini kita akan lihat bahawa mereka terus menerus bertanya soalan yang ketiga, iaitu apa dia? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Mereka terus bertanya. Qalu iaitu Bani Israel ni terus bertanya kepada Nabi Musa alaihi salam, ud'u lana rabbak. Di sini kita lihat bahawa penggunaan perkataan untuk menunjukkan keceluparan Bani Israel terhadap Nabi Musa alaihi salam, iaitu mereka tak merasakan bahawa Tuhan itu adalah Tuhan mereka, tetapi mereka merasakan bahawa Tuhan itu adalah Tuhan Musa dengan menggunakan perkataan rabbak, iaitu ud'u lana rabbak. Tanyalah Tuhan kamu. Dia tak kata Tuhan kami. Kemudian yubayyin lana mahi, jelaskan apakah dia sini yang ketiga ni, ialah apakah bentuk lembu ni. Lembu ni, adakah lembu ini digunakan untuk membajak tanah ke, ataupun lembu ini yang hanya diberi makan sahaja, tidak digunakan untuk membajak tanah untuk bekerja dan sebagainya. Lalu innal baqara tasyabaha alaina. Mereka berkata bahawa lembu ni masih confuse kami ni. Tasyabaha, kerana banyak lembu ni kami tak tahu lembu mana satu kan. Sedangkan sebenarnya dalam hadis-hadis disebutkan kalaulah mereka menyembelih mana-mana lembu saja daripada awal, sebenarnya taklah jadi masalah. Dah cukup untuk mereka. Tetapi mereka ini bertanya soalan-soalan yang menyebabkan kesukaran kepada mereka sendiri. Lalu wa inna insyaallahu la muhtadun. Jadi mereka berkata kami ni insya-Allah. Mereka berkata insya-Allah, iaitu mereka ada istisna di sini. Istisna ni insya-Allah tu nama dia yastasnun. Jadi kalaulah mereka ini tidak yastasnun, nescaya mereka ini telah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala yang sangat dahsyatlah. La muhtadun,
nescaya kami akan dapat tahulah mana satu lembu yang akan kami sembelih. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la zalul. Kemudian Nabi Musa pun memberitahu atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala bahawa lembu ini la zalul. La zalul maknanya yang tidak digunakan untuk membajak, iaitu ghairu muzallalah, iaitu tidak digunakan ataupun dikatakan bahawa lembu ini susah untuk digunakan untuk membajak tanah. Tusirul arda artinya membajak tanah lah, membolak-balikkan tanah, maknanya digunakan untuk membajak lah, maknanya tak digunakan. Wala taskil hartha, dan juga lembu ini bukan digunakan untuk mengalirkan air, kerana pada masa tersebut kalau bila disebut lembu ni, maka dia ada dua kegunaan yang besar lah. Yang pertama adalah gunakan untuk membajak tanah, dan yang keduanya adalah untuk mengalirkan air, iaitu mengangkat air daripada perigi dan sebagainya, menggerakkan kincir air dan sebagainya. Jadi lembu ni adalah lembu yang tidak, ini pun tidak, maknanya tidak digunakan lah. Musallamatun, dan kemudian Nabi Musa memberitahu kepada mereka bahawa lembu ni mesti musallamah. Musallamah ni maknanya tidak ada kecacatan. Tak adalah sakit ini, cacat ini dan cacat ini. Dan kemudian la syiyata fiha. Yang keempatnya ialah yang disebut di sini ialah la syiyata fiha. La syiyata fiha maknanya tidak ada warna yang lain daripada warna kuning. Sebelum daripada ni kita dah baca kan bahawa lembu yang itu disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mestilah warna kuning faqi'un laun. Jadi safra, kuning, kemudian kuning yang sangat-sangat menarik dan orang tengok pun suka, dan kemudian Allah tambah lagi dalam sini la syiyata fiha, iaitu tak ada tompok-tompok pun tak ada warna lain selain daripada kuning. Qalul an, lalu mereka pun berkatalah pada masa tu, selepas daripada Nabi Musa dah cerita semua, qalul an, mereka berkata apa? Mereka kata sekarang, oh sekaranglah dia kata jita bil haqi, kamu datang Musa dengan al-haq. Al-haq ni maksudnya ialah sifat yang jelas dah sekarang ni kan. Kalau tak kami ni confuse, barulah tak confuse sekarang ni. Mereka kata itu bil haq. Fazabahuha, lalu mereka pun akhirnya ringkas ceritanya mereka pun menyembelih lembu yang disuruhkan, yang disebutkan tu wama kadu yaf'alun, dan disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sini bahawa hampir-hampir mereka ni tak mampu untuk mencari lembu ini kan. Yaf'alun, nak buat benda tu. Kenapa? Kerana salah satu daripada tafsir mengatakan kerana bila mereka nak cari sifat-sifat lembu tersebut ni, maka mereka cari-cari tak jumpa yang cukup syarat-syarat sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Jadi akhirnya mereka jumpa satu lembu tu dimiliki oleh seseorang, dan akhirnya lembu itu tidak dijual. Walaupun cerita ni dikatakan adalah daripada cerita Israiliyat, tapi kita boleh dengar, nak dengar sebab dia disebutkan oleh ramai ahli tafsir. Dia katakan bahawa lembu ini dijual dengan harga emas, iaitu ditimbang. Ada satu riwayat kata bahawa ditimbang dengan harga emas. Lembu tu berat berapa, kemudian harga emas dibayar. Ada yang kata bahawa kulitnya tu kan, kulitnya diisi dengan emas lalu dibayar dengan harga tersebut. Itu adalah pendapat-pendapat lah kan, riwayat-riwayat yang dikatakan daripada Israiliyat. Tapi bolehlah kita terima selagi mana tidak bercanggah bolehlah kita dengar insya-Allah kan, walaupun tidak menjadi akidah insya-Allah. Kemudian seterusnya wama kadu yaf'alun wa iz qataltum nafsan. Allah Taala ceritakan seterusnya, iaitu wa iz qataltum nafsan, ketika kamu membunuh nafsan, seorang jiwa, satu jiwa. Jadi ayat ni adalah kalau ikutnya adalah berlaku sebelum daripada cerita lembu tadi tu. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kemudian selepas daripada cerita lembu, kerana menurut setengah ulama tafsir dia kata kerana Allah Taala kalau cerita berterusan, cerita mengikut kronologi lah kita katakan, maka dia tidak menjadi hujah. Nak menjadi hujah tentang apa? Tentang kejahatan Bani Israel. Jadi Allah Taala nak kira, nak bilang 1, 2, 3. Jadi Allah Taala ungkitkan balik cerita yang sebelum daripada pembunuhan anak lembu tu. Jadi nak sembelih lembu tu satu masalah bagi mereka. Dan kemudian yang keduanya, mereka apa yang menyebabkan berlaku macam tu ialah satu lagi masalah, ialah ketika mereka ini qataltum nafsan faddarotum. Iddarotum ni artinya ialah tolak menolak asalnya. Tolak menolak di sini ialah mereka ni bergaduh, mereka ni bertengkar. Kerana apa? Bertengkar tolak menolak kerana nak tuduh menuduh di antara satu sama lain. Ada orang kata bahawa kau yang bunuh, dia kata orang ni yang bunuh, dia kata ni yang bunuh. Jadi bertolak menolak, tolak menolak tu faddarotum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Dan kemudian Allah Taala telah menzahirkan. Mukhrijun maknanya mengeluarkan, menzahirkan maknanya menunjukkan siapakah yang pembunuh sebenarnya, apa yang disembunyikan. Sebab di kalangan mereka ni ada yang tahu sebenarnya siapa yang membunuh, iaitu terutama pembunuh dia tak dilakar tu anak kepada lelaki tersebut.
Kemudian seterusnya faqul nadribuhu bi ba'dihha. Lalu kami katakan, Allah Taala menyuruh mereka ni supaya memukul apa? Memukul mayat tersebut bi ba'dihha. Bi ba'dihha tu iaitu dengan sebahagian daripada anak lembu tu. Jadi anak lembu tadi tu bila didapati lalu disembelih, selepas daripada mereka sembelih maka ambil satu anggota. Ada yang kata pehanya, ada yang kata lidahnya, ada yang kata itu adalah riwayat-riwayat lah kan yang of course lah disebutkan oleh ahli tafsir, dan ada yang kata ajbuz zanab iaitu bahagian ekornya. Jadi diambil lalu dipukul mayat tersebut, lalu mayat tersebut pun bangun. Jadi bila bangun kemudian dia menceritakan siapakah yang membunuhnya sebenarnya, dan kemudian selepas daripada itu dia mati semula. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata sini kazalika yuhyillahul mauta. Allah Taala buat benda ni semua adalah menunjukkan kepada Bani Israel, iaitu beginilah sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala boleh menghidupkan orang yang mati. Maknanya satu benda yang sangat mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah Taala nak hidupkan orang mati, betapa mudahnya, dengan pukulan macam tu pun Allah Taala boleh hidupkan. Jadi apatah lagi di hari akhirat iaitu selepas daripada manusia ni semua mati, Allah Taala boleh bangkitkan manusia ni kembali untuk hidupkan. Kazalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Jadi Allah Taala kata Allah Taala nak tunjukkan itu adalah tanda-tanda kehebatan dia, tanda-tanda kekuasaannya, dan kemudian la'allakum ta'qilun. Moga-moga kamu semua ni bertakwa, berakal, supaya kamu ni faham, supaya kamu ni nampak, supaya kamu ni semua boleh berfikir kan dengan apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu. Summa qasat qulubukum. Kemudian Allah Taala kata, kemudian hati kamu menjadi qasat. Jadi qasat sini ialah artinya apa? Iaitu artinya ialah keras. Jadi maknanya sini kan Allah Taala kata qulubukum, hati kamu. Iaitu siapa? Bani Israel lah. Bani Israel yang itu berada di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekarang ni yang berada di depan Nabi itu bukanlah Bani Israel yang dulu tu. Yang dulu tu maknanya yang bersama dengan Nabi Musa. Tetapi yang ada di Madinah pada masa itu adalah keturunan-keturunan daripada yang bersama dengan Nabi Musa, iaitu daripada Bani Israel. Jadi samalah Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan hati kamu menjadi keras. Jadi keras sampailah kepada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian seterusnya sampailah kepada zaman zaman kita pada hari ini. Kita tengok bahawa hati mereka adalah keras. Allah Taala telah hukumkan, Allah Taala telah sebutkan, Allah Taala ceritakan kepada kita kan bahawa hati mereka tu menjadi keras. Mim ba'di zalik fahiya kal hijarah au ashaddu qaswah. Bahkan hati mereka tu Allah Taala kata lebih keras lagi kal hijarah, seperti batu, ataupun lebih keras lagi daripada batu, au ashaddu qaswah, lebih keras lagi, iaitu keras maknanya dalam erti kata bahawa dia tidak dapat untuk menerima, memahami kebenaran yang Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan. Kemudian summa qasat qulubukum mim ba'di zalik, kemudian wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini kan. Allah Taala sebut di sini iaitu apa? Selepas daripada tu, iaitu Allah Ta'ala ceritakan bahawa setengah daripada wa inna minal hijarah, sedangkan batu sendiri batu sendiri tu lama yatafajjaru minhul anhar, ada yang keluar mengalir air sungai daripadanya. Kita lihatlah pada hari ini kan bahawa sungai-sungai itu mengalir daripada mana kan. Airnya adalah mengalir daripada celah-celah batu, daripada celah-celah bukit kan, yang sedikit-sedikit lama-lama kan berkumpul menjadi satu sungai. Jadi semua tu adalah keluar daripada celah-celah batu kan. Jadi makna Allah Ta'ala sebut sini, makna setengah daripada batu-batu ni yang keras tu pun dia boleh mengeluarkan air. Nak ceritanya perbandingan hati Bani Israel ni iaitu sangat-sangat keras sehingga mereka ni tak dapat nak melihat apa yang Allah Subhanahu Ta'ala ceritakan tentang kekuasaannya. Seterusnya Allah Ta'ala kata sini, au ashaddu qaswah wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma'. Ada yang merekahkan, berpecah-pecahkan batu-batu ni, kemudian mengeluarkan air daripada celah-celahnya. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Dan ada batu-batu ini yang mana gugurnya, dia gugur Gugurkan apa? Kerana takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita lihat batu kadang-kadang batu daripada bukit, batu daripada gunung, batu kadang-kadang kita lihat jatuh kan. Jatuh daripada atas ke bawah lah Jadi manusia sains kata, oh ini graviti. Ini tak ada apa. Tapi bagi kita, bila kita ni sebagai Muslim kita faham, kita tahu, kita diyakinkan kan, kita diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahawa apa?
segala benda-benda yang ada di keliling kita ni sebenarnya adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka ni tidak pernah melawan Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka ni adalah makhluk-makhluk yang tunduk, yang menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh kerana itulah maka batu-batu ini dia gugur bila dia bergerak tu adalah dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada di kalangan batu-batu ini Allah Taala sebutkan bila dia gugur tu sebenarnya adalah dia takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Memanglah kita kalau kita sains ni kita kata graviti, ditarik oleh graviti, sebab itulah daripada atas ke bawah dia turun. Tapi bagi kita orang mukmin, Allah Taala ceritakan di sini, wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Mereka ni gugur, mereka ni jatuh, mereka ni turun adalah kerana apa? Kerana mereka ni takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan Allah Taala sebutkan dia tidak lalai. Dia tidak tahu, maknanya tak, Allah Ta'ala tahu semua kan. Apa yang berlaku Allah Ta'ala tahu. Amma ta'malun, daripada tentang apa yang kamu lakukan. Ada setengah bacaan sini ya'malun. Jadi ada dua bacaan lah sini kan, iaitu ta'malun dengan ya'malun. Jadi sama je makna je lah. Apa yang mereka buat, apa yang kamu buat, Allah Ta'ala tahu semua kan. Bighafilin, ma bighafilin. Allah Ta'ala tidaklah lalai, tidak tahu apa yang kamu lakukan ataupun apa yang mereka lakukan. Seterusnya kita masuk sekarang ni kepada ayat 75. 75 daripada surah Al-Baqarah ni, dari muka surat yang ke-11 ni, ialah Allah Subhanahu Wa Taala sekarang ni kembali semula sekarang ni ayat ini kepada orang-orang yang beriman. Setelah daripada Allah Ta'ala cerita banyak tentang orang-orang Yahudi ni, Allah Subhanahu Wa Taala sebut sekarang ni apa yang berlaku di Madinah lah kan. Kembali kepada orang yang beriman. Tadi pun sebenarnya adalah untuk orang Islam di Madinah juga kan. Tetapi Allah Ta'ala ceritakan, bangkitkan, ungkitkan kan, semua apa-apa yang berlaku kepada Bani Israel, kepada nenek-nenek moyang mereka yang berlaku sejak dulu lagi. Jadi apabila orang Islam ini baca ayat-ayat ini, jadi mereka tahu kan. Walaupun setengah orang Yahudi kadang-kadang tak baca, tak tahu cerita tentang apa yang berlaku kepada nenek moyang mereka tu, tapi kita sekarang kita tahu kan. Allah Ta'ala ceritakan kepada kita. Jadi sepatutnya kita yang hidup pada hari ini, sepatutnya kita mengetahui apa yang sedang berlaku, apa yang telah berlaku kepada orang-orang Bani Israel ini, supaya kita mempunyai kesedaran. Supaya kita tahu kan bahawa inilah perangai mereka sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sekarang ini kita pergi kepada orang-orang Islam yang berada di Madinah. Allah Ta'ala tujukan ayat seterusnya, iaitu apa? Allah Ta'ala kata afatatma'una an yu'minu lakum. Jadi Allah Ta'ala kata tamak. Tamak ni maknanya keinginan yang sangat-sangat kuat lah kan. Afatatma'una an yu'minu lakum. Kita of course lah kan, kita orang-orang beriman ni, dia akan rasa sungguh-sungguh nak supaya kalau bolehlah orang Yahudi ni beriman dah. Sebab orang Yahudi ni hebat, orang Yahudi ni cerdik kan, orang Yahudi ni kuat dan sebagainya lah kan, bijak dan sebagainya. Even di zaman Nabi Muhammad SAW pun, mereka ni dikategorikan sebagai orang-orang yang hebat lah pada ketika tu kan. Mereka ni daripada kabilah An-Nadir, kabilah Qainuqa dan juga kabilah Al-Quraizah, Bani Quraizah. Jadi mereka semua ni kan, of course Nabi kita SAW, orang Islam berdakwah kepada mereka, mengajak mereka kepada Islam, ceritakan kepada mereka tentang Islam. Dan orang-orang kafir ni, orang kafir Yahudi ni, mereka ni tahu sebenarnya. Sebab di dalam kitab-kitab mereka, mereka dah tersebutlah tentang Nabi Muhammad SAW ni, secara langsung, secara tak langsung, secara sifat-sifat, secara tanda-tanda dan sebagainya. Jadi oleh kerana itulah pendeta-pendeta mereka ni ataupun orang-orang alim di kalangan mereka ni tahu kan tentang sifat Nabi SAW dan sebagainya, kedatangan Nabi SAW dan sebagainya. Tetapi oleh kerana dengkinya mereka nak bahawa orang yang menjadi Nabi di akhir zaman ni, yang terakhir ni adalah daripada golongan mereka, iaitu daripada Bani Israel. Mereka tak nak daripada keturunan Nabi Ismail. Mereka nak keturunan Nabi Ishaq juga, iaitu Bani Israel lah. Jadi oleh kerana itulah maka mereka menolak Islam. Jadi orang-orang Islam ni pula sangat suka kalau boleh mereka ni beriman. Mereka ini adalah akan menjadi orang-orang yang beriman. Sebab tu Allah Ta'ala sebut sini afatatma'u. Adakah kamu? Jadi al kat sini adalah nama dia lil inkar. Lil inkar ni maksudnya ialah kalau ikut terjemahan ni kita kata afatatma'u. Adakah kamu ni tamak supaya an yu'minu lakum, supaya mereka ni akan beriman kepada kamu, makna beriman kepada kamu, percaya dengan apa yang kita sampaikan, kepada orang mukmin sampaikan. Jadi Allah Ta'ala kata sini, di sini ulama tafsir kata bukannya tanya kan, tapi di sini adalah makna lil inkar, dengan erti katanya, dalam ertinya apa tu?
Jangan haraplah. Gitu maksud dia kan. Jangan kamu haraplah bahawa mereka ni akan beriman. Bukanlah bererti bahawa ayat ini menghalang orang-orang Islam ni daripada berdakwah. Berdakwah itu adalah suruhan. Berdakwah itu adalah arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi jangan, kalaulah mereka ni tidak beriman, janganlah kita rasa macam ni. Sebab apa? Allah Taala kata jangan harap sangat mereka ni akan beriman. Sebab apa? Banyak dah peristiwa sejak daripada dulu lagi apa yang berlaku. Banyak dah rasul-rasul dikirimkan. Banyaklah benda-benda yang semua mereka tu tak layan. Mereka engkar, mereka jahat, mereka bunuh nabi-nabi mereka. Jadi Allah Taala kata sini memberi tasliyahlah kepada kita. Kalau mereka ni tidak beriman, maka tak apa. Sebab apa kan? Sebab yang penting kita dakwah mereka. Kita dakwah orang-orang Yahudi ni. Afatat ma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqum minhum. Allah Taala ceritakan ada sebahagian sekumpulan daripada Yahudi ni, daripada Bani Israel ini, yasma'una kalam Allah summa yuharrifunahu. Allah Taala ceritakan hakikat. Apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan ialah apa kan? Mereka ni sebenarnya fariqum minhum, sebahagian daripada mereka. Sebahagian di sini ialah orang-orang alim di kalangan mereka. Sebab mereka ni tak semua orang Yahudi ni membaca kitab-kitab Taurat tu. Sebahagian daripada mereka fariqun, iaitu fariqun sini maksudnya ialah sebahagian daripada orang-orang ahli kitab ni, iaitu pendeta-pendeta mereka membaca. Membaca apa? Yasma'una kalam Allah, iaitu mengetahui kalam Allah. Kalam Allah maksudnya dalam Taurat maksudnya. Summa yuharrifunahu, kemudian mereka telah mengubahnya. Yughayyir maknanya yughayyirunahu, iaitu mereka ni ubah apa yang dalam Taurat ni. Apakah maksud ubah sini? Adakah maksud ubah ni ubah perkataan, ubah makna? Jumhur ulama mengatakan bahawa yang mereka ubah ni dua-dua sekali. Mereka ubah perkataan dan mereka ubah makna. Jadi apa yang dibuat oleh Bani Israel, pendeta-pendeta Bani Israel ini, mereka ubah dua-dua tu mim ba'di ma aqaluh, Allah Taala kata, selepas daripada mereka faham, selepas daripada mereka tahu. Maknanya mereka tahu apa yang ada di dalam Taurat tu kan. Bukannya mereka tak tahu, bukan mereka tak faham Kalaulah kita kata orang Islam sekarang ni kan, orang Islam pada hari ni, kebanyakan kita ni tidak faham bahasa Arab dan setengah tu tak tahu kan isi Quran tu makna apa. Ini adalah satu keaiban lah sebagai orang Islam. Sepatutnya tidak berlaku kan. Sepatutnya orang Islam ni tahu apa yang ada dalam Quran ni. Kalau tak faham, baca. Kalau tak faham, cari makna. Kalau tak faham, pergi belajar kan. Tapi ramai di kalangan kita ni tak faham kan. Jadi jangan jadi seperti Bani Israel. Jadi Allah Ta'ala sebut sini, Bani Israel ni sebahagian daripada mereka yang tahu ni, orang-orang yang alim di kalangan mereka ni, mereka dah tahu, kemudian tapi mereka ubah. Mereka ubah ni mim ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun, dan mereka tahu bahawa mereka ni telah mengubah. Mereka tahu apa yang mereka buat ni adalah sebenarnya tidak betul. Kemudian wa izalakul lazi, perkara yang pertama iaitu sebahagian dari mereka mengubah. Jadi sebab itulah kita katakan bahawa Taurat sekarang ni yang ada pada hari ini sebenarnya telah diubah berdasarkan kepada apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di sini, iaitu summa yuharrifunahu, dan kemudian mereka telah ubah. Perkara yang seterusnya yang Allah Taala sebut iaitu dalam ayat yang ke-76, ayat yang terakhirlah pada muka surat yang ke-11 ni, Allah Taala kata apa? Wa izalakul lazina amanu, apabila berjumpa. Berjumpa ni siapa berjumpa? Iaitu sebahagian daripada orang-orang Yahudi ni berjumpa. Siapa dia? Iaitu dia katakan orang-orang munafik daripada orang Yahudi. Maknanya orang Yahudi pun ada munafik juga, yang menipu juga kan. Mereka ni berlagaklah menjadi seperti mereka ni beriman. Jadi Allah Ta'ala kata, wa izalakul lazina amanu, apabila iaitu orang-orang munafik daripada Yahudi ini berjumpa dengan orang-orang yang beriman. Jadi bila mereka pergilah kepada tempat orang beriman, mereka pun kata qalu amanna. Mereka kata kami beriman, dia kata kami percaya bahawa apa Nabi Muhammad tu betul dan sebagainya. Kemudian wa iza khala ba'duhum ila ba'din. Tapi bila mereka ni khala tu maknanya kembali jadi bila mereka balik semula kepada pendeta-pendeta mereka, kepada orang-orang Yahudi dan sebagainya, sama-sama mereka tu qalu, lalu berkatalah. Berkata kat sini ialah siapa yang berkata? Iaitu pendeta-pendeta mereka ataupun orang-orang hebat dekat mereka, iaitu orang-orang yang bukan yang pergi tadi tu. Tapi yang tinggal di sini. Jadi maknanya yang pergi tu kata, oh kami beriman. Kemudian yang ni yang tidak pergi ni. Kemudian bila yang ni balik semula kepada sini, oh yang sini pun berkata. Dia kata apa di sini? Qalu atuhaddisunahum bima fatahallahu alaikum? Kenapa kamu pergi ceritakan kepada grup orang Islam sana tu terhadap tentang apa yang telah Allah Taala ceritakan kepada kita dalam Taurat? Maknanya mereka tahu kan bahawa apa yang ada dalam Taurat ni cerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang ni pun berkata,
Kenapa kamu pergi ceritakan kepada mereka? Kenapa tak boleh cerita kan? Liyuhajjukum bihi. Li situ nama dia lam lisaururah, nama dia kan. Lam lisaururah ni iaitu sara, nanti akan menjadi hujah lah kepada kita. Menjadi hujah kepada kita apa? Iaitu inda rabbikum, di sisi Tuhan mereka. Tuhan kamu, di sisi Tuhan kamu. Maksudnya macam ni kan. Maknanya kenapakah kamu bercerita tentang apa yang ada dalam kitab kita? Iaitu apa? Bila kamu kata, oh benar, oh betul-betul Muhammad. Sebab bila kamu pergi cerita macam tu, jadi ni akan menjadi hujah kepada orang Islam tu. Nanti orang Islam tu akan boleh berkata bahawa, tengok kan, bahawa orang Yahudi pun kata betul, bahawa Nabi Muhammad ini telah diceritakan dalam Taurat. Sekarang ni kamu pergi cerita, kenapa kamu pergi cerita kepada mereka? Nanti habislah hujah kita nanti bila kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sini ulama-ulama katakan menunjukkan macam mana perangai orang Yahudi ni. Orang Yahudi ni dia sangat-sangat takut kepada orang-orang yang beriman. Kalau orang beriman tu tahu apa yang ada di dalam kitab mereka, apa yang ada pada mereka. Tapi mereka tak takut Allah sebab bukan ya Allah Taala nak sebutkan tentang orang Yahudi, inda rabbikum afala ta'qilun. Adakah kamu ni tak faham siapa yang berkata ni? Iaitu kepala-kepala Yahudi tadi tu. Yang tak pergi tadi, dia akan berkata, kamu tak boleh fikir ke benda ni? Jadi maknanya sinilah sebenarnya banyaknya penipuan-penipuan yang dibuat oleh orang-orang Yahudi ni yang sebenarnya yang banyak kita tahu di belakang tu kan, mereka sembunyikan daripada orang-orang yang beriman berdasarkan kepada apa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Jadi mereka kata kepada sesama mereka ni, afala ta'qilun, kamu tak faham ke? Kenapa kamu pergi cerita? Nanti malu kita nanti terdedahlah apa yang kita tahu dan sebagainya. Jadi ini adalah sifat-sifat orang Yahudi yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setakat itulah saja hari ini. Insya-Allah kita berjumpa di sesi yang akan datang insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Insya-Allah kita akan jumpa lagi dalam sesi-sesi yang akan datang insya-Allah, dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang insya-Allah. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk berikan link kita ni kepada semua insya-Allah. Moga-moga akan mendapat manfaat daripada semua. Wallahu a'lam bissawab. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.